Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Crispin Fowler. Berita utama, masalah projek naik taraf Jalan Pedawan Fasa 1 yang dikategorikan sebagai projek sakit kini menemui jalan penyelesaian. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugahmbas berkata, kontraktor lama telah pun ditamatkan perkhidmatannya oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak pada Februari 2022 kerana tidak dapat memenuhi komitmen mereka untuk menyiapkan projek tersebut. Justru kontraktor baharu telah dilantik untuk menyelamatkan projek tersebut agar ia dapat disiapkan pada tempoh yang ditetapkan sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek naik taraf Jalan Pedawan Fasa 1 bahagian Serian pada Sabtu. Sebelum memulakan lawatan beliau ke tapak projek tersebut, Dato' Amar Douglas Ugah telah mendengar taklimat berkaitan dengan projek berkenaan daripada jurutera JKR bahagian Serian, Cheresli Francis Kureng. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah, projek naik taraf tersebut merangkumi jarak sepanjang 14.9 km bermula dari Simpang Tapah ke Teng Bukap, Kota Pedawan. Untuk makluman, projek tersebut telah dilancarkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 15 Ogos 2020. Hadir sama Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD, Datu Chiu Chi Yau, Residen bahagian Serian Caroline Cleophas Joseph, Timbalan Pengarah Infrastruktur JKR Sarawak, Insinyur Teknologis Geospatial Dr. Cassidy Morris, Ketua Penolong Pengarah Kanan Projek Teknologis Mihan Jorai, Timbalan Residen bahagian Serian Abdul Khalid Manap, Pegawai Daerah Serian Inting Nyami dan Wakil Pemangku Pegawai Daerah Siburan George Harrison. Selanjutnya, seramai 45 peserta akan bertanding dalam pertandingan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sarawak kali ke-63 di Dewan Suara Limbang dari 6 hingga 9 Mac 2024. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pertandingan itu diadakan bagi menyemarakkan lagi semangat cinta umat Islam terhadap Al-Quran yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Jelasnya ini juga sebagai usaha untuk melahirkan lebih ramai kari, karya, hafiz dan hafizah yang berkaliber di Sarawak. Tilawah Al-Quran, ya. Johan akan menerima hadiah 10,000, naib Johan 7,000, ketiga 5,000, sagu hati 1,500 bagi kari, ya. Untuk karya Johan 10,000, naib Johan 7,000, ketiga 5,000, sagu hati 1,500. Sama saja hadiah, kan? Sama hadiah, ya. Di samping itu untuk hafazan Al-Quran, ini adalah untuk peringkat negeri. Johan akan terima hadiah 5,000, naib Johan 3,000, ketiga 2,000, sagu hati 500. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sarawak kali ke-63 di Wisma Sumber Alam di Kuching pada Ahad. Majlis penyampaian hadiah itu nanti akan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi di Dewan Suara Limbang pada 9 Mac ini. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata sebanyak 1,000 batang pokok akan ditanam pada program Limbang Hari Arbor 2024. Jelasnya pokok itu ditanam di beberapa kawasan Limbang termasuk di Masjid Besar Limbang dan sekitar Jalan Muhibah. Manakala di muka, Kerajaan Sarawak memandang serius isu pendidikan bagi memastikan golongan muda tidak tercicir sekaligus menentukan hala tuju masa depan pelajar. Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai berkata, ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat pendidikan sehingga ke peringkat tinggi selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Malah inisiatif pendidikan percuma di institusi pengajian tinggi milik penuh Kerajaan Sarawak menjelang tahun 2026 harus dimanfaatkan sebaiknya.
kurang turun perintah nak makan benda tu. Ngalai kita kapai lain hari rumah kita ke lalu ke seperti similar teman mana amat dapat lebih similar kita ngangau ke dunia. Ngangau ke dunia aja tak cukup. Lepas perlu mengubah dunia itu mesti ngau kapai lain. Awak kapai lain ngau nemu kita tidak mengubah tubuh sila ya. Awak sila yang amat ke mereka pendidikan yang amat dengan anak sila yang mesti mendapat anak sila yang datang dari universiti. Ya, sekurang-kurangnya. Beliau berkata demikian dalam program aspirasi Minda SDGA bertempat di Rumah Petrus Ambun, Lubuk Bukut, Balingan, Mukah pada Sabtu. Pelbagai program diadakan, sebenar program tersebut termasuklah aktiviti aspirasi Minda bersama pelajar-pelajar, ceramah hala tuju selepas SPM serta health screening dan dental check-up. Program dihadiri kira-kira 400 penduduk sekitar turut dilengkapi dengan pendaftaran sistem pangkalan data utama PADU oleh Jabatan Perangkaan Bahagian Muka. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak bersama Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC telah mengadakan lawatan kerja berkaitan telekomunikasi ke Skydweller yang terletak di Bandar Madrid, Spanyol baru-baru ini. Lawatan diketuai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT, Datuk Seri Julaihi Narawi beserta delegasi ke Skydweller bertujuan memahami dengan lebih lanjut tentang teknologi dan keupayaan High Altitude Platform System Hubs. Difahamkan teknologi hubs dapat membantu mencapai liputan telekomunikasi yang luas dan berpotensi untuk meluaskan kerjasama di rantau Asia Pasifik, terutamanya Sarawak sebagai pusat operasi Asia Pasifik. Skydweller yang terletak di Madrid merupakan syarikat startup era angkasa multinasional yang membangunkan pesawat berkuasa solar yang mampu mencapai penerbangan secara berterusan. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Charge the Affairs CDAI, Kedutaan Malaysia di Spanyol Muhammad Farhan Muhammad Arifin serta delegasi lain. Laporan di Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin telah hadir bagi memeriahkan majlis makan malam sempena sambutan Tahun Baru Cina 2024 pada Sabtu. Majlis tersebut merupakan anjuran Persatuan Cawan Miri yang diadakan di Imperial Hotel Miri. Semasa merasmikan majlis berkenaan, beliau merakamkan ucapan selamat datang kepada delegasi ahli Persatuan Cawan Chiang Chuang dari seluruh Sarawak. Hadir sama dalam majlis itu Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang, Pengerusi Persatuan Cawan Miri Lim Hian Tek dan Pengerusi Pengelola Majlis merangkap Timbalan Pengerusi Persatuan Cawan Miri Lim Muif Eng. Seterusnya mengenai sebuah kompleks sukan bagi Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan MAKSAK bakal dibina untuk para penjawat awam Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pembinaan kompleks tersebut adalah bagi membolehkan mereka mempunyai tempat beriadah di samping tempat latihan bagi pertandingan sukan yang akan datang. Kita telah dianugerah oleh Kerajaan Negeri sebuah sebidang tanah dan kita sekarang sedang membuat rancangan planning untuk pastikan bahawa kita mempunyai satu kemudahan. InsyaAllah dengan bantuan daripada kerajaan, insyaAllah kalau kompleks sukan maksak kita siap, itu akan dapat dijadikan sebagai tempat untuk kita awam beriadah. Macam-macam bentuk kita. Kita nak training pingpong, kita nak training raga, training apakah, at least kita akan sediakan tempat sesuai. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Apresiasi Juara Jabatan Premier Sarawak JPS di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar turut mengucapkan tahniah kepada JPS yang telah berjaya memperoleh kejayaan yang membanggakan untuk Karnival Sukan Karnival Perkhidmatan Awam Sarawak SCS JPS bersama-sama pejabat residen dan daerah RN2 dan Sukan Kementerian Sarawak
Sukemsar, termasuk perarakan kapal berhias sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang mendapat tempat kedua. Mengapa Jabatan Premier dapat menjadi juara? Sebab anda semua. Saya faham bahawa anda semua memang telah bekerja keras, telah training dan sebagainya. Tapi yang penting bagi saya ialah kita bekerja sebagai satu pasukan. Siapa ngatutuk, siapa ngatutuk dan sebagainya, prepare betul-betul. Dan ini menyebabkan kita berjaya menjadi juara. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya harap kejuaraan ini dapat kita terus kekalkan. Tambahnya, sukan akan menjadi aspek utama dan amat ditekankan untuk menjadi penjawat awam di Sarawak selain menjadi platform mencari pelapis-pelapis atlet dalam kalangan penjawat awam. Pada kemuncak majlis, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar telah menyampaikan cenderamata kepada peserta dan pengurus sukan yang telah menyertai Karnival Sukan JPS, RNDU dan Sukemsar. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Chris Banfola. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan Visi Premier Sarawak 2030, Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.